yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati lagi saya kasihi sahabat takbiran Gemenur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada pagi ini, adalah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para shodiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, dan muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Yasiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Moga dengan istiqomahnya kita duduk dalam halaqah ilmu ini, Allah kurniakan kefahaman, Allah tingkatkan iman, Allah kurniakan kerahmatan. Dan berhubung masa lagi saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Falyatafaddal mashkurun. Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah masuk ayat yang ke-283 surah Baqarah. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihadun maqbudah. Kalau kamu dalam keadaan musafir. Kalau dalam keadaan musafir. Bila berjalan daripada Putrajaya, jalan kaki, sampailah ke Perak, kan musafir. Kalau dalam perjalanan, berniaga ke. So, kita juga kadang boleh memberi hutang atau kita berhutang. Wa in kuntum ala safar. Jika kamu berada dalam keadaan musafir, walam tajidu katiban, kamu tidak jumpa dengan orang yang boleh menulis. Ini zaman dulu lah kan. Zaman dulu tak jumpa juru tulis ni. Pergi Perak, dekat Perak tak tahu siapa yang boleh menulis tentang hutang. Farihanu maqbudah. Maka hendaklah diadakan barang gadaian untuk dipegang. Perlu ada collateral. Perlu ada barang jaminan. Kalau dalam keadaan musafir, sukar nak dapatkan penulis dan saksi. Kan, sebab zaman tu bukan semua orang pandai menulis. Kan, nak membaca menulis ni memang susah lah, tak semua orang pandai. Maknanya hukum asal masih berjalan, iaitu perlu tulis juga surat perjanjian. Dan kalau kita sendiri tak tahu menulis, tak tahu macam mana nak tulis, kena cari orang pandai menulis. Kalau susah juga nak cari penulis dan saksi, maka kena ada barang gadaian. Kena ada barang jaminan. Dulu kan kita cagarkan apa? Cagarkan rumah, cagarkan kereta. Inilah idea dia tu. Farihanu maqbudah, barang gadaian. Dan barang gadaian itu adalah barang yang ada harta. Mungkin senilai dengan jumlah hutang tu. Contoh, kita hutang 1,000. So kita gadaikan apa? Kita cagarkan apa? Cincin kita yang harganya 2,000. Kenapa perlu ada barang cagaran ini? Supaya mudah orang untuk beri hutang pada kita. Sebab bila dia pegang barang yang lebih mahal, itu tandanya kita benar-benar serius nak bayar balik. Kita takut rugi. Hutang 1,000, kena bayar lebih. Kan, macam Along semalam tu. Sampai ke hari ini, kita masih rasa sakit hati
dengan perbuatan zalim manusia tu. Dia hutang 15,000 je kot. Bila kira-kira dia bayar balik 135,000, mak ai. Zalim, betul-betul zalim. So bila ada orang yang pegang barang lebih mahal, tentulah orang berhutang itu akan lebih terdesak untuk bayar hutang tu kembali. Kan? Boleh jugalah lepas ni kalau siapa-siapa yang nak berhutang dengan saya, kena tanya dulu, ada iPhone 15? Kalau tak ada, jangan mimpi. Kalau ada, cagarkan iPhone tu. Biar cepat sikit. Kau nak pinjam berapa? 100? iPhone kau mari, aku pegang dulu. Tak sanggup, tak mampu. Okey, tak apa, biarkan. Selain daripada iPhone, aku tak nak. Kan. Baru dia reti diuntung. Pegang IC, dia boleh report kehilangan atau dia boleh report kecurian. Dan kalau kita kantoi dapat tahu kita pegang IC orang, kita yang teruk. Kalau kat bank, kita dah jadi macam Along tu. Kan? Ayat ini bukanlah menghadkan pegangan barang hanya kalau semasa dalam perjalanan. Hanya semata dalam musafir. Tak. Kalau dalam keadaan bukan musafir pun, kita boleh minta orang yang nak berhutang tu berikan kita barang gadaian, barang cagaran. Kalau kita tak percaya sangat dengan dia. Gelang emas ke? Minta gelang emas kau. Tu yang kat tangan tu. Mana boleh, ni berharga. Memanglah kau berhutang dengan aku lebih berharga tau. So, setakat hutang 100 ni, bila-bila masa kau boleh kata, lupalah apalah. Tak, mari. Kau takkan lupa gelang emas kau ni. Selagi kau tak bayar, aku tak bagi balik gelang emas kau. Jangan risaulah, aku tak gadaikan gelang emas ni. Aku pun mampu sampai mampu beri kau 100. Tapi kau belum tentu mampu untuk bayar balik 100 ni. Selagi kau tak bayar 100 ni, aku takkan bagi gelang emas kau. Baru dia tergamam. Kan? Dan perlu diingat, kita yang pegang barang gadaian tu, itu hanyalah untuk memastikan dia bayar hutang. Jangan pula kita pegang barang tu, lepas tu kita pergi pajak dekat Ar-Rahnu. Bongok. Tak. Kita tak ada hak untuk ambil kesempatan daripada harta tu. Tak. Kan, kalau orang tu berhutang, dicagarkan rumah dia. Kita tak boleh sewakan bangunan tu untuk makan duit sewa. Kita tak boleh sewakan bangunan tu untuk makan duit sewa. Tak. Tapi kalau harta yang dia ada, contoh, dia ada kambing. Atau dia ada lembu. Dia nak pinjam duit kita 1,000. Apa barang cagaran kau? Lembu. Okey? 1,000 lembu. Lembu yang kita ada tu, kita boleh ambil manfaat. Ambil susu dia. Kan? Ambil susu dia. So, kenapa? Takkan kita ambil je lembu. Kita kena bagi makan lah lembu tu. Kan? Ambil je lembu tu tak bagi makan. Tu keras kejung. Kita kena bagi makan. Sebab dia di bawah penjagaan kita. So, bolehlah kita dapat ambil manfaat dari situ. Sepatutnya kalau rumah dicagarkan, dia tak boleh dah duduk rumah tu. Sebab rumah tu sudah berpindah, dicagarkan, sudah digadaikan, berpindah pemilikan sementara. Tapi kita tak boleh sewakan bangunan tu. Kan? Lembu beranak macam mana, itu milik dia, bukan milik kita.
Rembuk beranak tu milik dia. Kan? So lepas ni siapa-siapa nak berhutang, cakap dengan dia. Aku nak, kunci kereta. Kunci pendua kereta. Atau aku nak rumah kau. Apa barang yang kau boleh gadaikan, boleh cagarkan? Gitu. So, fa'in amina ba'dukum ba'da. Kemudian, kalau satu pihak memberi amanah kepada pihak yang lagi satu, jika saling mempercayai sesama sendiri, bolehlah beri hutang tanpa barang gadaian. Ini kesan percaya inilah. Kita tak minta barang gadaian. Ustaz, kalau Along dia nak cagarkan isteri orang tu. Isteri kita bukan hak milik kita. Suka-suka. Itu tak faham konsep. Isteri kita bukan hak kita. Kita hanya ada hak untuk beramah mesra dengan dia. Dia bukan milik kita, bukan hak kita. Dia tak sama dengan pemilikan kita pada handphone. Tak. Isteri tu tanggungjawab. So kalau Along kata, kasih cagarlah you punya isteri. Dia bukan saya punya hak. Saya kena bertanggungjawab atas dia. Dia tak sama dengan handphone. You sendiri kalau you ada isteri, kan, you sanggup jual kan? Mana boleh? You tak faham konsep. Sama macam orang kalah judi. Dia pergi jual anak. Anak dia bukan milik dia untuk dijual. Kan? Anak bukan milik dia untuk dia jual. Dia tak ada hak untuk jual anak dia. Dia tak ada jual untuk tak ada hak untuk jual bini dia. Tak. Fa in amina ba'dukum ba'da, kalau satu pihak memberi amanah kepada pihak yang lagi satu, jika saling mempercayai, bolehlah beri hutang tanpa barang gadaian. Fal yu'addil ladzi tumina amanatah. Maka hendaklah orang yang dipercayai itu menyempurnakan amanah yang diberikan kepadanya. Orang yang berhutang, dia perlu sempurnakan amanah bayar hutang. So, orang yang tak bayar hutang, dia sebenarnya sedang melakukan pecah amanah. Boleh report polis kalau dia kacau anak bini. Report. Report je. Kan? Kalau kena bunuh, mati je paling kuat pun. Kan? Maka bersedialah untuk mati. Lambat laun kita mati juga. Report je. Dia nak bunuh, bunuhlah. Dia bunuh kita, dia nak dapat balik dia punya duit macam mana? Anak bini kita, dia bunuh anak bini kita. Lepas tu nak dapat balik duit dia macam mana? Dia fikir juga 2-3 kali. Kau nak bunuh aku, bunuhlah. Kau nak dapat balik duit kau macam mana kalau aku tak kerja? Kan? Kau nak bunuh anak bini aku, bunuh. Aku tak kisah sangat. Saat dia mati, kerana kekejaman kezaliman orang lain, adalah pahalanya di sisi Tuhan. Kan? Yang tetap masuk neraka kau menzalimi orang. Bunuh orang pula. Dan kau takkan dapat apa yang kau nak dekat dunia ni. Tak gitu. Fal yu'addil ladzi tumina amanatah. Orang yang tak bayar hutang,
dia pecah amanah. Allah suruh dia sempurnakan amanah bayar hutang. Kerana orang sudah beri kepercayaan dengan beri hutang tanpa sebarang barang gadaian. So jangan ambil kesempatan. Jangan pecah amanah. Dan ayat ni juga bermaksud sama ada si pemiutang atau orang yang berhutang, dua-dua pegang amanah. Kalau orang berhutang, dia beri barang gadaian. Pemberi hutang sedang pegang amanah barang gadaian. Kena simpan betul-betul barang tu. Jangan jual, jangan salah guna, jangan ambil manfaat ke apa tak. Sebab pegang. Yang berhutang pula, bayarlah hutang tu. Sebab pemiutang, dia tak ambil barang, tapi dia beri kepercayaan. Pegang kepercayaan tu. Bayar hutang seperti yang dijanjikan. Kalau janji nak bayar dalam 3 bulan, bayar dalam masa 3 bulan. Gitu. Betul, kalau tak bayar hutang, rosak ekonomi tu PTPTN. Kalau tak bayar, anak orang lain tak boleh nak belajar. Kena bayar. Walaupun bayar RM10 setiap bulan, RM20 setiap bulan. Ya, dia tidak merubah. Tidak merubah jumlah di dalam tu dengan nilai signifikan. Tapi sekurang-kurangnya kita ada usaha nak bayar juga. Ni langsung tak bayar. Langsung tak bayar. Zarina hubungi Mak Hawa. Nanti Zarina hubungi ya. Fal yu'addil ladzi tumina amanatah wal yattaqillaha rabbah, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Wala taktumus syahadah, jangan kamu sembunyikan perkara yang dipersaksikan. Wala taktumus syahadah, jangan sembunyikan perkara yang disaksikan. Wala taktumus syahadah. Wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuh. Siapa yang sembunyikan persaksian, kan dia jadi saksi, bila dipanggil dia tak nak, dipanggil mahkamah dia tak nak beri keterangan, dia tak nak, dia kata malaslah aku betul menyaksikan, tapi aku malaslah nak buat ni. Allah kata apa? Hati dia ada masalah. Hati dia berdosa. Wow. Hati dia berdosa? Ya. Kita ada dosa tangan, dosa mata, dosa mulut, dosa kaki. Tapi ini ada dosa hati. Hati dia berdosa. Bila dia tidak mahu beri kerjasama, beri penyaksian. Wallahu bima ta'maluna alim. Allah sangat tahu apa yang kamu kerjakan. Terutamanya apa yang kamu kerjakan, Allah sangat tahu. Gitu tuan-tuan. So tentang hutang piutang ada 2 ayat. 1 ayat panjang, 1 ayat pendek. Semalam kita belajar tentang saksi perempuan, saksi lelaki. Kita belajar tentang perlu ditulis. Kita belajar tentang nilai takwa dalam berhutang. Hari ini kita belajar tentang ada perlu letak barang-barang cagaran. Barang-barang cagaran. So kita sebenarnya ada banyak cara. Banyak cara untuk menyelamatkan hak kita bila kita beri hutang. Bila kita beri hutang.
Sama ada nak tulis tak tulis, ada saksi tak ada saksi, letak barang cagaran ke tak letak barang cagaran. Ataupun yang keempat, kita beri amanah. Fal yu'addil ladzi tumina amanatah. Ada 4 cara. Boleh gabungkan ke semuanya, boleh pilih salah satu. Semuanya boleh. Tapi kebanyakan kita pilih cara yang keberapa? Cara yang keempat. Lepas tu kita rungut sorang-sorang. Dia tak bayar hutang lah Ustaz. Tak bayar hutang lah Ustaz. Dan kita tak nak upgrade ilmu kita. Kita tak nak upgrade. Baca Quran tak faham. Lalu tak tahulah. Oh boleh minta cagaran. Oh boleh adakan saksi. Oh boleh kena tulis hutang. Tapi dia tak sebut tentang penjamin sebagai cagaran. So nanti kita akan menzalimi penjamin tu. Baik minta saja barang cagaran. Berbanding penjamin sebagai cagaran. Kan ayat yang kita baca tu dia seolah-olah tidak menyokong manusia sebagai cagaran. Penjamin tu manusia lah kan sebagai cagaran. Macam kita cagarkan isteri kita bila pinjam duit Alung. Tak ada dalam ayat tu tulis tentang penjamin sebagai cagaran. Tak ada. Cuma ialah mungkin kita penjamin ni bukannya pihak ketiga yang sepatutnya membayar hutang orang tu kalau orang tu lari. Tidak. Penjamin akan memastikan orang tu bayar hutang. Bukannya bila orang tu lari, bank tuntut pula pada penjamin. Salah. Penjamin tu guna je nak memastikan orang tu diingatkan untuk bayar hutang. Senang nak cari. Kan? So, selepas daripada ni, bermula ayat 284, kita masuk perenggan terakhir. Fasa ke-9. Fasa ke-9. So, ayat ini sampai ayat ke penghujung, ayat terakhir, dia adalah penutup kepada surah Baqarah. Dan pada fasa ke-9 ini, dia punya intipati ialah doa. Doa. Dan apa lagi maklumat yang kita boleh dapat daripada ayat ni? Janji kejayaan dan keselamatan jika ikut syariat Nabi yang terakhir. Allah janji beri kejayaan dan Allah janji beri keselamatan. Ya Zakia, saya maafkan dan saya tak paksa keluar. Terpaksa keluar. Kesian awak rasa terpaksa. Tak apalah, saya maafkan. So, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ayat ni popular. Ayat ni popular. Dan selepas ayat ini, ayat 285 dan 286, Nabi dapat sewaktu Mi'raj. Nabi dapat sewaktu Mi'raj. Sedang Nabi naik ke langit menuju Tuhan, Nabi nampak ada 2 tiang. Tiang daripada cahaya. Tiang besar dari cahaya. Tiang satunya sebut tentang, tertulis amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun sampai habis.
Dan tiang lagi satu, kullun amana bil la yukallifullahu nafsan illa usaha, sampai ke penghujung. So 2 ayat ni Nabi dapat waktu tu. Ha. Ha. Hari ni boleh hatam. Sampai kita sampai asar ya hari ni. Kalau nak hatam 3 ayat ni. Sebab dia punya nilai pembelajaran sangat besar. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah tutup surah Baqarah dengan menyatakan segala apa yang ada di langit dan di bumi semua milik Allah. Apa peraturan yang kita lalui sepanjang kita baca surah Baqarah ni? Peraturan solat, peraturan zakat, peraturan haji, peraturan berkeluarga, bernikah, ada mahar, talak, ada haid. Apa lagi peraturan? Anak susuan, kan? Sedekah, kemudian ada zakat, kemudian ada riba, kemudian ada berhutang. Kan banyak peraturan. Banyak peraturan demi peraturan demi peraturan demi peraturan, dan Allah tutup. Semua itu milik Allah. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semua milik Allah. Sebab bila kita baca peraturan, dia mesti ada terdetik dekat hati, aku boleh ikut ke tak? Aku boleh buat ke tak ni? Malah kita baca, kita lalui juga cerita-cerita Bani Israel. Diorang ni begini, diorang ni begini. Kita baca tentang maklumat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca cerita tentang Nabi Ibrahim. Kita baca cerita tentang Uzair. Kita baca cerita tentang Talut dan Jalut. Ingat lagi tak? Kita baca tentang Harut dan Marut dan Nabi Sulaiman. Kan banyak. Lalu Allah tutup dengan semua itu milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan sepanjang kita baca semua cerita-cerita itu, dia akan beri kesan pada hati kita. Dia akan beri kesan pada hati kita. Semua cerita-cerita itu sama ada dia beri kesan gembira pada hati, kan? Cerita Nabi Adam, cerita Iblis, beri kesan gembira pada hati, kesan duka pada hati, semua akan tersabit terkait dengan apa yang hati kita rasa. Lalu Allah kata, wa in tubdu ma fi anfusikum. Jika kamu zahirkan apa yang ada dalam hati kamu. Setelah baca surah Baqarah, dia akan merubah hati, tindak tanduk kita berbeza. Dizahirkan melalui lidah, dizahirkan melalui anggota. Dah tahu tentang undang-undang keluarga, kita benar-benar jadi ahli dalam keluarga yang patuh undang-undang dari Tuhan. Zahirkan apa yang ada dalam hati. Autukhfuhu, atau kamu sembunyikan. Sembunyikan ni maksud apa? Tahu tapi tak buat. Tahu tapi tak buat. Tahu bahawa hormat mak bapak tu wajib tapi tak buat. Tahu bahawa isteri tu perlu wajib beri nafkah tapi tak buat. Tadi tu bedu, zahirkan dia buat. Autukhfu, dia sembunyikan. Yuhasibukum bihillah. Allah kira setiap satu. Sama ada kita buat, kita zahirkan, atau kita tak buat. Allah tahu dan Allah kira.
Allah ambil kira apa yang ada dalam hati. Waalaikumsalam. Dia baru masuk ya. Okey, sila duduk. Ambil tempat-tempat duduk yang kosong tu. Yang lain yang duduk rapat tu kesok sikit, bagi ruang pada Puan Hasiah. Fa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Sama ada kita patuh perintah atau tidak, Allah hitung, Allah kira. Waktu turun ayat ni, para sahabat sangat risau. Diorang risau apa? Kalau lidah dan anggota badan mereka boleh jaga lagi. Tapi kalau bab hati seperti mana hutang dekat atas tu, kalau bab hati, kan, diminta penyaksian, tak bagi penyaksian, kalau bab hati, kan susah nak jaga. Sebab kita punya buruk sangka ni banyak betul. Buruk sangka kita ni banyak betul. Buruk sangka kita banyak. Macam mana nak jaga? Dan Allah kata, yuhasibukum bihillah. Allah hitung. Kalau anggota ni boleh jaga. Kalau perlu diikat. Kalau perlu tutup mata. Kalau perlu stapler mulut supaya tak buat dosa. Tapi hati ni lintasannya banyak. Sahabat risau. Macam mana aku nak jaga hati ni? So hati tak boleh kawal. Jadi mereka tanya Nabi SAW. Bagaimana nak jaga ni? Kan, bagaimana nak amalkan ayat ni? So ada je lintasan-lintasan hati yang tak baik. Ya macam tadi Puan Hasiah baru masuk. Mesti sebelum ni dia sarapan dulu. Baru nak masuk kelas. Kan? Tu lintasan hati. Ada je lintasan-lintasan ni. So, apa yang Nabi jawab? Nabi jawab bahawa Allah takkan azab apa yang menjadi lintasan dalam hati. Lintasan tu Allah tak azab. Tetapi yang Allah ambil kira ialah bila kita dah ada kesungguhan, azam dalam hati. Kesungguhan, azam. Apa beza lintasan hati dengan sangkaan? Sama. Cuma sangkaan tu sudah jadi azam. Lintasan ni kita nampak dia, okey. Kan? Tapi kalau kita jadi firm, betul lah apa yang dia buat tu. Walaupun kita tak tahu pun dia buat apa. Tu dah jadi azam. Lintasan ni sekali lalu. Tapi bila dia lalu tu kita terus pegang. Betul lah ni, betul. Kalau kita masih lagi mencongak-congak, macam ni kot, atau macam ni kot, macam ni kot, macam tu kot, tu masih lintasan. Tapi bila dia dah azam, kan, sudah ada kesungguhan dalam hati, barulah diambil kira. Kalau setakat lintasan sahaja, tidak dikira lagi. Kalau setiap lintasan tu diambil kira, susah kita. Susah. Susah. Aku pun habis. Dan kemudian Allah kata, bila Allah kata yuhasibukum bihillah, Allah akan kira setiap sesuatu tu. Bila maksud kira ini, dia ada tanggungjawab perlu dipikul. Bila dikira itu,
dia akan ada ancaman azab. Tu maksud yuhasibukum tu. Bukan saja Allah kira je. Kan macam kita dekat kedai mamak, bila kita suruh mamak tu kira, apa tandanya? Bila kenapa suara tak dengar? Jangan-jangan handphone lama kot, kena tukar handphone baru. Dekat kedai mamak, kita suruh mamak kira, apa tanda dia? Kan nak bayar. Sekarang ni Allah kira. Maksudnya apa? Kau kena bayar. Kena tanggungjawab. Lepas tu Allah kata, dia ampunkan bagi siapa yang Allah nak. Itu maksud pertama. Allah ampunkan siapa yang dia nak. Maksud kedua, Allah ampunkan siapa-siapa yang nak minta ampun. Allah ampunkan siapa yang nak atau Allah ampunkan siapa yang minta ampun. Kita selalu jumpa perkataan ghafara. Ghafara. Okay, ghafara. Apa maksud ghafara? Dari sudut bahasa, ghafara ni maksudnya tutup. Tutup. Ghafara ni tutup. Tutup. So, kita boleh faham, kalau ada perasaan tak elok dalam diri, kita tak laksanakan, tak ada azam untuk teruskan, Allah akan tutup je benda tu. Tak ada siapa tahu, hanya kita dan Allah tutup je. Ghafara tu tutup. Dia berbeza dengan afun. Afun. Kalau ghafara tutup. Kalau afun, padam. Kan selalu kita baca doa waktu Ramadan, Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa, fa'fu anna. Itu padam. Kalau ghafara ni, tutup. Kita berjalan, ada nampak tinja. Nak sebut tahi tu macam apa nama? Macam common sangat. Nampak tinja. Tinja lembu. So kita ambil surat khabar, kita tutup. Atau ghafara. Ghafara. Afun, kita buang. Dia tetap ada. Tulisan tu tetap ada. Allah tutup. Benda tu ada tetapi not considered. Tidak dikira dalam akaun. Benda tu ada. Kan? Dalam buku catatan kita, bila Allah kata ghafara, itu hide. Itu di hide. Dan dia boleh di unhide. Allah tutup. Fayaghfir liman yasha. Wa yu'adzibu man yasha, dan dia boleh azab siapa yang dia nak. Kalau Allah mahu seksa kita, kita takkan boleh buat apa pun untuk menghalangnya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah berkuasa atas setiap sesuatu. Ini cara Allah tutup surah Baqarah. Semua ini milik Allah. Kalau engkau punya hati tergerak nak buat, atau engkau tak nak buat apa-apa, semuanya Allah ambil kira. So, bila Allah ambil kira, walaupun lintasan hati, kan? Walaupun lintasan hati, fayaghfir liman yasha, sama ada engkau buat atau tak buat, semua Allah ambil kira. Dan Allah ampunkan siapa yang dia nak, Allah azab siapa yang nak, dan Allah berkuasa atas setiap sesuatu. Itu kesimpulan yang sangat mantap. Afun tu lepas delete memang kosong lah. Suci, bersih.
Macam kita basuh baju anak yang dekat leher dia berkeladak tu kan. Kan kita harap dia suci bersih macam kita baru beli. Kan. Tu kotoran tu, kalau kotoran degil, kita terus buang dengan bajunya. Satu, manusia-manusia yang berdosa penuh dengan kotoran degil. Macam mana nak bersihkan? Campakkan ke neraka. Kan. Kemudian ayat seterusnya. Allah mulakan penutup surah Baqarah begitu. Dibuat kesimpulan keseluruhan. Siapa nak buat, buat. Siapa tak nak buat, keduanya Allah ambil kira. Dan Allah ampunkan, Allah boleh azab. Dan Allah sangat tahu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Setiap satu. Kulli ni, kulli syai'in maksudnya setiap satu. Each and everything. Each and everyone. Setiap satu. Allah sangat berkuasa. Allah sangat berkuasa. Kemudian, kita akan masuk 2 ayat terakhir yang Nabi dapat sewaktu berada di langit. Mi'raj bertemu Allah. Dan ayat ini sangat penting. Sehingga kan diberi pada baginda sewaktu bertemu dengan Allah. Ayat lain, Nabi terima di dunia. 2 ayat ini Nabi terima di sana, di langit. Nabi terima di langit. So di level keagungan ayat ni luar biasa. Ayat ini ialah tentang golongan yang Allah beri janji pada mereka sebab mereka beriman. So beriman ni beriman macam mana? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih. Nabi telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya daripada Tuhannya. Perkara pertama yang Allah nak beritahu kita, Nabi orang pertama yang percaya dan beriman. Sebab Quran yang turun kepada manusia pertama tu, Nabi tu, perlu percaya dulu apa yang dia dapat. Dan dengan ayat ini, Allah sedang bagi tahu kita, korang jangan risau, jangan khawatir. Nabi terlebih dahulu percaya. Nabi sendiri percaya pada wahyu yang diturunkan pada dia. Nabi kenalah percaya dulu sebelum bagi dia sampaikan pada orang lain. Ini kan ingatan kuat buat kita. Kita ada anak, kita nak ajar anak. Kita kena percaya dulu Quran ni baru ajar. Kita kena percaya dulu sebelum sampaikan pada orang lain. Kita mungkin rasa yang Nabi terus dia percaya pada wahyu yang Nabi dapat. Tapi kita tak pernah memikirkan, kita tak pernah bayangkan keadaan Nabi waktu tu. Kan? Apa yang Nabi terima? Apa yang Nabi terima tu sebenarnya sangat berlawanan dengan fahaman masyarakat waktu tu. Sampai ramai yang tuduh Nabi gila. Kita kalau dalam taman kita ada 40 rumah, kan jiran kita kiri kanan 40 rumah jiran. Kita satu-satu orang yang percaya benda A, yang lain kata A ni tipu. Kita kata tak, A ni betul. Kita kata A ni tipu.
kita seorang-seorang percaya. Kita kata A begini, A ni tipu, A ni begini, A ni tipu. Nabi seorang-seorang lawan arus. Seorang-seorang dia lawan arus. Contohnya macam ni tuan-puan. Katalah Puan Farhana berjalan di kota London. Dia lalu satu jalan 6 lane. Dan bila kita berjalan atas jalan raya, kan? Bila kita jalan atas jalan raya, kita akan nampaklah tanda-tanda yang kata kita berada jalan yang betul. Apa tandanya? Arrow. Atas jalan tu kan ada arrow. Arrow menunjuk ke mana? Ke depan. Ada signboard, ada arrow menunjuk ke depan. Sedang dia berjalan atas jalan 6 lane. Atas jalan 6 lane. Semua arrow tunjuk ke depan. Sedang dia mandu, dia nampak satu kereta ni lawan arus. Satu kereta lawan arus. Waktu tu dia duk kata apa? Orang ni salah. Orang ni salah. Kan? Jalan aku betul. Dia yang lawan arus. Kemudian kita nampak dua lagi kereta lawan arus. Kemudian kita nampak ada berturut-turut kereta yang lain lawan arus. Sekarang kita nak kata apa? Beratus-ratus kereta lawan arus. Lambat laun kita akan terfikir juga, aku kot yang salah ni. Jangan-jangan aku kot yang salah. Kita akan mula rasa ragu-ragu. Dan apa yang Nabi hadapi, seluruh masyarakat kata dia gila. Kalau satu orang kata dia gila, dia akan kata, ini engkau je yang rasa macam tu. Ini satu Mekah kata dia gila. Nah, Nabi pun terkejut. Cuba ingat peristiwa macam mana dia balik ke rumah menggigil kali pertama tu. Nabi sendiri gigil kot. Dia bukan simply, so aku Nabi, aku percaya. Tak. Nabi melalui peristiwa tu. Dia sendiri rasa bebanan. Aku percaya ke tak ni? Percaya ke tak ni? Nabi ditenangkan oleh Khadijah. Kalau dia dengan mudah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Betul lah aku Nabi ni. Confident. Terus pergi rumah Abu Jahal. Beriman ke tak? Kalau tak aku pancung. Tidak. Nabi balik rumah menggigil tau. Khadijah manusia hebat yang menenangkan Nabi. Kan? Kita baru disebut, kena baca maksurat tu banyak-banyak ramai-ramai. Tak ada zaman Nabi, bila dituduh, ini ustaz jahil ni. Terus, okeylah, tak naklah aku. Bila masa pula Nabi baca maksurat ramai-ramai? Kalau baginda tak yakin, Nabi takkan sanggup. Dan Nabi, Allah kata, amanar Rasul. Nabi terlebih dahulu yakin dan beriman. Sebab bila yakin, kita akan dapat kekuatan. Allah akan bantu. Dan menarik ini tuan-tuan. Allah sebut tentang wal mu'minun. Dan juga orang beriman. Orang mukmin yang sempurna iman.
beriman dengan wahyu yang diturunkan. Dan iman yang kita nak ialah iman yang menerima wahyu. Ayat ini, Allah sebut dalam ayat ni, orang beriman. Siapa? Kita. Kita disebut dalam ayat ini. Dan jika benar kita orang beriman, bayangkan kita sedang disebut di langit ketujuh semasa Nabi SAW bertemu dengan Allah. Anda orang beriman, nama anda pernah disebut di langit ketujuh sewaktu Nabi terima ayat ini dari Allah. Tanpa perantaraan Jibril, Allah terus beri pada Nabi. Dan kalau kita baca ayat ni, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kita sedang disebut bersekali dengan Nabi dalam satu ayat. Anda tak bangga ke? Kita sedang disebut bersekali dengan Nabi dalam ayat ini, dalam satu ayat. Allah letak kita dan Nabi bersekali. Kedua-duanya Allah iktiraf beriman. Terharu tuan-tuan. Sangat terharu. Anda baca ayat ni siang malam. Bawalah perasaan terharu ini. Aku disebut dengan Nabi. Jangan-jangan aku ada rezeki kot nak jumpa dengan Nabi ni. Yang kita punya rindu pada Nabi. Oh, rupanya Allah dah letak kita satu ayat dengan Nabi. Allah iktiraf iman kita seperti iman Nabi. Wow. Dahsyat tuan-tuan. Dan kemudian cuba kita tengok ayat mula-mula surah Baqarah ni. Mula-mula surah Baqarah. Di hujung Allah sebut tentang Rasul dan orang beriman dalam satu ayat. Di hujung Allah sebut tentang Rasul dan orang beriman dalam satu ayat. Pada pembukaan surah Baqarah, Allah terangkan bagaimana mereka-mereka ni bertindak sehingga disebut sebagai beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Perkataan yu'minun dia dalam bentuk fi'il mudhari'. Dan fi'il mudhari' ni orang tu sedang berusaha berhari-hari untuk beriman. Di awal surah Baqarah Allah sebut ongoing process, sedang berusaha. Di hujung surah Baqarah Allah sebut dia ternyata telah berusaha dan diiktiraf beriman. Allah sebut dalam past tense, telah beriman.
Di awal surah Baqarah, kita sama-sama berusaha. Nabi dulu berusaha untuk terus beriman. Sahabat berusaha untuk terus beriman. Kita pun berusaha untuk terus beriman. Allah letakkan kita semua, Nabi dan kita, dalam satu perkataan. Yu'minuna. Allah letak Nabi dan kita semua dalam satu perkataan. Yu'minuna. Di hujung, Allah letak nama Rasul dan wal mu'minun dalam satu ayat nak bagi tahu, hey, yang sebut beriman ni bukan hanya Nabi, korang pun beriman. Supaya kita sedar, what? Kita selama ni disebut bersama dengan Nabi dalam satu perkataan, dalam satu ayat, dan kita tak pernah sedar. Begitu cara Allah nak beritahu. Orang beriman, dia percaya pada Nabi. Sebut bersama dengan Nabi. Kan, begitu. Kullun. Semua mereka ini. Kita dan Nabi. Semua. Kullun. Semua. Kali ini kita disatukan bersama dengan Nabi. Kullun. Semua. Kamu orang beriman beserta dengan Nabimu. Semua. Kullun. Kalau tadi satu ayat, sekarang satu perkataan. Kalau tadi satu ayat, sekarang kita bersama dengan Nabi, satu perkataan. Kullun. Semua kamu. Amanabillah. Ternyata telah beriman dengan Allah. Wal malaikah dan malaikat. Wa kutubihi dan kitab-kitabnya. Wa rusulihi dan rasul-rasulnya. Sebelum ini disebut Nabi dan kita. Sekarang ni dikumpulkan bersama. Ternyata mereka ini beriman dengan Allah, dengan malaikat, dengan kitab dan dengan rasul-rasul. Itu nilai iman. Perkara yang penting untuk kita imani. Allah sebut terus, ini rukun iman. Bagaimana nak percaya pada Allah? Bagaimana nak percaya pada malaikat? Bagaimana nak percaya pada kitab? Dan bagaimana nak percaya pada rasul-rasul? Di awal surah ini dimulakan dengan iman. Di akhir surah Baqarah ditutup dengan iman. Dan orang yang beriman, la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Mereka tidak membahagi-bahagikan, tidak membezakan satu orang dengan rasul-rasul yang lain. Punyalah tak membezakan, dia tak kira. Sama ada 9.35 ke 9.34, waktu dah habis, dia tetap habis. Besok boleh sambung lagi. Barakallahu li wa lakum. Kembali kepada moderator. InsyaAllah. Nutup mesti ada gimmick-gimmick. Ustaz, hari ni nak buka soalan ke ataupun Ustaz ada hal? Hari ni ada hal saya nak bersiap nak balik. Baik. Ustaz, saya 2 kali miss kelas Ustaz. Apa Allah kesian betul. rugi Ustaz. Rugi Saya Ustaz. Tadi pun saya terlambat masuk. Rugi saya Ustaz. Allah, rugi Aduh, betul. saya pun miss you lah kalau macam tu. Betul Ustaz, saya rugi betul Ustaz. Ya, tengok YouTube pun saya ni. YouTube ada rakaman. Ada rakaman insyaAllah. Ada rakaman. Tak tahu tengok lah, tak tahu cari. InsyaAllah. Kat YouTube tarik nama Ustaz. Keluar lah dia. Ya. So Ustaz, kita ada habislah surah Al-Baqarah. Habislah. So sambungan seterusnya. Sambungan. Kalau kita nak terus, kalau kita nak terus surah Ali Imran, apa salahnya? Boleh terus ya. Baik. Terus Ustaz sampai kita Teruskan habis Ustaz, memang kita nak teruskan.
Kita buat satu-satu sampai 30 juzuk. InsyaAllah. Ya. Kita nak balik mana Ustaz? Jadi Boleh. kalau kita Balik dah kita dah betul-betul hantar Ustaz, kita dah ada tadabbur dan kita dah baca ayat sekali. Alhamdulillah. Boleh. Moga panjang umur Ustaz. Baik, Kita nak balik alhamdulillah. mana Ustaz? Nak balik mana? Saya balik ke rumah lah. Buat di Kelantan, Nak balik nak kampung ke? balik ke KL. Mak Ya. saya baru meninggal kat Kelantan. Nanti Saya melawat sebab- kubur dia. Ni nak balik KL pula. Oh, ya Ustaz, ke? sebelum kita sambung next surah, kita buat conclusion dululah Al-Baqarah ni Ustaz. Boleh. Banyak gantung-gantung ni. Boleh. Baik. Selepas habis Baqarah, nanti kita buka soalan untuk surah Baqarah. Yeah. Ah. Correct. Besok, sambung besok lah untuk kesimpulan dan kita tanya soalan. InsyaAllah. Boleh. InsyaAllah kita jumpa lagi Besok esok. ke berapa? Amin besok ke berapa? Saya tak nak terlepas lagi. Maghrib. Pukul apa? 8 malam insyaAllah. 8 malam. Baik insyaAllah. Mudah-mudahan. Jangan terlepas peluang nanti. Salah nak catat. Baik. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan jazak. Ustaz rasa macam pencelik sekejap saja surah Al-Baqarah kita dah sampai di penghujungnya, masya-Allah. Allah ampunkan siapa yang Allah nak dan siapa yang Allah kehendaki. Kesimpulannya surah Al-Baqarah ini di awalnya dibuka dengan iman dan ditutup juga dengan iman, insya-Allah. Mudah-mudahan bertambah keimanan kita, tambah kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita daripada subuh tadi hingga ke saat ini yang istiqamah duduk dalam majlis ilmu, masya-Allah. Terima kasih kepada jemaah yang sentiasa bersama dengan Gemenur Iman, sentiasa berinfak di tamu Gemenur Iman. Moga dengan infak-infak kita itu kuliah-kuliah di Gemenur Iman dapat diteruskan, dapat dijalankan, insya-Allah. Sedikit bahan kuliah hari ini, kita ada satu lagi kuliah pukul 8 malam bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Mursyidi bin Mustafa, pensyarah UiTM dengan terjemahan Al-Minahu As-Saniyah. Jadi saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita jumpa lagi esok insya-Allah. Set masa ya jemaah semua, jangan terlepas peluang. Jadi sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan surat Ra'd. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.